Okey. Dan pada muka surat ke-10 beliau memulakan bahawa zikir dengan lafaz hu ni dan disebutkan dan telah dikenali dalam kalangan ahli tasawuf. Jadi kita perlu suatu pendetailan. Bila bercakap tentang tasawuf, pengamalan tasawuf, dia ada dua. Satu yang bertarekat, yang kedua tidak bertarekat. Kemudian kalau dipisahkan secara rentasan masa, kita ada mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ya. Dan hatta dalam beberapa firqah lain yang menyeleweng pun ada kelompok tasawuf dalam firqah mereka masing-masing, ya. Ada sufiyatul syiah, sufiyatul mu'tazilah dan sebagainya. Jadi beliau tidak menerangkan di kalangan ahli tasawuf. Padahal kalau kita tengok, memang dalam video tu Al-Fadhil Dr. Aiman dia mengamalkan, dia menyebut zikir hu itulah, hu, tapi tidak ya, tidak dan beliau menerangkan baru-baru ni dalam muhadarah di Negeri Sembilan bahawa beliau tidak mengamalkan zikir zikir tu beliau kata saya tak dapat ijazah dan saya tak mengamalkannya. Jadi saya ingin bertanyalah kepada penulis, adakah beliau juga dalam kes yang sedemikian, ya. Beliau mengatakan betul, boleh hu dan tapi saya tak amalkan salah satu. Jadi bagaimana? Padahal nak cakap hu dengan ni mudah. Dia satu syllable je, satu suku kata. Kenapa awak dah susah payah menerbitkan buku ni? Dan beliau memang mengakui bahawa terbitan ini daripada cadangan Dr. Aiman Al-Akiti. Tapi beliau tak amalkan yang tu, yang zikir kedua ni, wala nadri yani, sebab kenapa macam tu, ya. Maksudnya tak semua tasawuf, bahkan tak semua tasawuf yang membela, mengamalkan, dan tak semua tasawuf yang mengamal, yang menyokong pun, walaupun dapat ijazah, tak mungkin dia pun tak mengamalkannya. Jadi kita perlu letakkan isu ni pada tempatnya. Dia bukan satu benda musallamat, satu benda yang jadi i'tikad, menjadi rukun, ya. Dia satu benda kecil yang berunsur dakhil, berunsur asing, yang dimasukkan, yang dipaksa ke dalam amalan tarekat atau pengalaman pengamal tasawuf. Kemudian beliau terus mendakwa bahawa timbul persoalan adakah ini bid'ah. Okey, dan beliau nak jelas kejap saya Awi. Ya. Maksudnya kat sini seolah-olah penulis dia lalai daripada klasifikasikan antara perbezaan dari segi sufi dan tasawuf itu sini nampaknya. Ya, betul. Betul. Kemudian dari sudut dari satu segi kesannya juga ialah pukul rata. Betul tak? Tepat sekali. Maksudnya dia pukul Dan rata semua sufi adalah ahli sunnah. Saya tu lah maksud kan. Dia nak seolah-olah dia nak bawa naratif yang sebegitu kan. Betul. Dengan cara pembawakan, cara ayat, uslub penulisan beliau, begitu. Sebab apa? Pada perenggan seterusnya, beliau menyebut golongan Wahabi. Golongan Wahabi selalu mempersoalkan apakah hujah dan dalil. Jadi dia seolah-olah mengatakan sebarang tentangan kepada amalan sedemikian, pasti dan hanya akan datang daripada sekumpulan yang dinamakan Salafiyah Wahabiyah. Dan seolah-olah Ahlu Sunnah dan semua pengamal tasawuf menerima. Dan semua pengamal tasawuf tu adalah ahli sunnah. Itu yang dia nak nyatakan. Ahli sunnah wal jamaah, betul. Jadi dia punya set tu, dia punya set dan subset tu, dia cuba membawa satu naratif mengikut sudut pandang penyokong. Dia nak pada sudut pandang penyokong tu, yakni pembela zikir-zikir sebegini. Biasalah kita nak menunjukkan bahawa kita mewakili aglabiyah ataupun majoriti untuk menambah keabsahan hujah kita dan supaya orang ramai takut untuk menjadi sekumpulan yang terpencil macam Salafi Wahabi ni, ya. Kemudian dia kata khususnya ahli tarekat Syaziliyah. Okey. Kemudian beliau membawakan hadis wa annahu Sunan Abi Dawud wa annahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihimul ahwa kama tajara al-kalbu bi sahibihi la yabqa fihi 'irqun wala masil illa dakhalah. Ini dia kata bahawa inilah orang yang suka membid'ahkan. Wal ajib, al-ajib kull al-ajab,
selepas kita membuat rujukan silang dengan Sunan Abi Daud ni, okey, hadis ni mengenai ahli bid'ah. Okey, dan kitab ataupun bab dimasukkan hadis ni adalah bab syarhus sunnah. Bab sunnah. Okey, dan qaumun tajara bihimul ahwa mengikut Al-Mubarak Furi dalam Ma'unul Ma'bud dan Mulla Ali Qari dalam Mirqah Syarhul Mishkah. Kedua-dua mereka mensyarahkan bahawa al-ahwa bermaksud al-bid'ah. Bid'ah di sini lebih luas daripada bid'ah fiqh, bid'ah ibadah sebagainya. Bid'ah di sini adalah bid'ah akidah. Sebab tu dinamakan yatajara al-kalabu bukan kalbu, afwan, al-kalabu bi sahibi, penyakit penyakit apa nama, anjing gila dengan orang yang membelanya. Jadi kita tengok di sini dia terbalik pula. Yang kita cuba nak beritahu hari ini adalah adanya usaha untuk menghindari, membanteras unsur-unsur bid'ah, baik yang berbentuk ibadah dan akidah. Tapi dia pusing kat sini pula bahawa ahwa tu ditafsirkan sebagai hawa nafsu saja. Okey, kemudian dia kata sini golongan yang mudah membid'ahkan dan menyesatkan perkara khilaf. Jadi seolah-olah ahlu sunnah ni mauqif dia ataupun posisi dia adalah sentiasa membolehkan. Seolah-olah untuk you diiktiraf sebagai ahli sunnah wal jamaah, awak mesti ambil pendapat yang kata boleh, yang kata mubah. Awak tak boleh berbeza. Awak berbeza sikit, awak wahabi. Sedangkan kita melihat pertikaian, perbahasan, perdebatan yang sehat berlaku dengan sengit di kalangan ahli sunnah sendiri dalam banyak perkara. Baik akidah, ibadah dan sebagainya. Okey? Jadi dia cuba nak kata kalau ada unsur membid'ah dan menyalahkan, pasti wahabi. Padahal tidak sedemikian. Kita akan kongsikan lepas ni nama-nama ulama' yang menolak zikir-zikir seperti ini. Dan mereka ini semua Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Kemudian diteruskan dengan kata-kata Abu Isa Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Okey. Di sini setelah melakukan rujukan silang dengan sumber yang beliau petik sendiri, saya dapati bahawa terdapat banyak perkataan yang gugur dan seolah-olah yang beliau nukilkan ini adalah nukilan penulis ni ada yang gugur lah. Ya, betul. Pada muka surat 11. Ya, kami telah cek kepada tu Abu Isa Al-Syatibi Al-I'tisam, tahqiq Salim bin Aid Al-Hilali, Dar Ibn Affan tahun 92. Kita tengok sini. Kita ada PDF dia dan nampaknya banyak perkataan yang gugur dan ada juga tambahan. Tu agak lucu ya, ada tambahan sikit. Jadi mudah-mudahan beliau lebih teliti dalam bab ni. Dan al-ahwa di sini, adakah Syatibi memaksudkan perangai yang suka membid'ahkan? Ataupun sebenarnya al-ahwa di sini adalah sukakan bid'ah. Imma bid'ah dalam ibadah ataupun bid'ah dalam akidah. Awak pusing ni untuk jadikan orang yang benci bid'ah pula. Macam tu. Dan awak nak tempelkan nama orang yang benci bid'ah, selalunya Wahabi. Ya. Kita akui memang ada perbezaan besar dalam pemahaman bid'ah antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah, Wahabiyah. Memang ada. Tapi kenapa perlu sampai memaksa nas kepada mereka, ya? Padahal jika kita melihat contoh-contoh yang diberikan oleh Asy-Syatibi selepas perenggan ini, beliau menyebut nama-nama ahli bid'ah seperti Ma'bad Al-Juhani, Amr bin Ubaid. Jadi ini bukan cerita pasal Salafi, Wahabi. Ini bukan. Ini cerita pasal bid'ah akidah yang menggugat syariat dan akidah yang sebenar. Bukan cerita pasal siapa yang bid'ah ni dia ahli ahwa, mengikut kata-kata Syatibi dan Sunan Abu Dawud. Ini satu lagi. Secara tak langsung penulis dia nak membataskan ahli bid'ah tu lah.
Ya. Dia mengecilkan skop tu hanya untuk yang ni. Yang ni. Inilah maksud dia. Wahabi yang suka cari salah orang, bid'ah akan perkara-perkara yang kami buat. Padahal skop yang diberikan dalam hadis adalah ahlul ahwa ay ahlul bid'ah. Minal Mu'tazilah, Qadiriyah, Khawarij, Syiah, juga yang disebut oleh Asy-Syatibi. Ini sama ada dengan gaya nukilan ni, dengan ada tambahan dan kata kalimah-kalimah yang gugur, sama ada beliau menukil secara pendengaran, secara sama'i. Bukan sekadar, bukan terus kepada sumber yang ditunjukkan. Okey. Kemudian kita terus ke muka surat 12, talzamul jama'atul muslimin wa imamahum. Jadi beliau ingin mengatakan bahawa ada kumpulan-kumpulan yang mengajak kepada neraka. Sebagaimana hadis Huzaifah bin Yaman, okey, Sahih Bukhari, beliau bertanya, kata manusia bertanya tentang khair, dan ana sa'altu 'anil syarr. Kerana aku takut kejahatan itu akan sampai dan menimpa aku. Nabi pun beritahu. Famaza af'al, kata talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Jadi saya nak tanya, kenapa hadis ni dipetik? Adakah jama'atul muslimin wa imamahum mengamalkan zikir hu dan adakah jama'atul muslimin wa imamahum bertarekat dan bertasawuf secara hakikatnya? Perlu jujur. Dia cuba nak paksa bahawa dia di pihak yang banyak, pihak yang jamaah, yang majoriti. Okey, padahal ini secara tak langsung dia nak bawa dalil, tapi dalil tu sebenarnya tak ada kaitan pun. Wallahil azim ya ni, kalau kita rujuk syarah-syarah ulama, tak ada sikit pun mengena ya. Tak ada sikit pun mengena. Jadi macam mana ni? Maksudnya dia nak kata golongan yang suka mengkritik, yang membanterai zikir hu ni, du'at ala abwabil jahannam. Dan letak al pula kat jahannam ni. Letak ada al pula, padahal jahannam tak ada al. Jadi macam mana? Kemudian dia sebut pada muka surat 13, dia kata Negeri Sembilan sentiasa berusaha untuk menjaga kesatuan umat muslimin dengan menerapkan akidah Asy'ariyah, fiqh Syafi'i dan tasawuf Al-Ghazali. Jamil. Tapi adakah ketiga-tiga tokoh pengasas ini, Abu Hasan Al-Asy'ari, okey, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengamalkan zikir yang dua ni? Again, dia cuba menempelkan dan memaksa amalan sekumpulan kecil pengikut tasawuf dan menyeret kelompok Ahlussunnah wal Jamaah min al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Wasufiyah agar menyokong mereka. Diberikan satu persepsi, kami mewakili orang ramai, kami mewakili tiga ni. Untuk mempertahankannya, maka kami tulis kitab ni. Ya, begitu.